Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Muslimin, mukminin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya, dengan inayah serta pertolongan daripada Allah, dapat kita sama-sama pada malam ini untuk sama-sama menunaikan solat secara berjamaah dan seterusnya mengadakan sedikit kuliah maghrib bagi mengisi masa-masa dan waktu yang ada di antara maghrib dan isyak ini. Dan sesungguhnya kuliah agama yang kita buat ini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada diri kita, kepada diri tuan-tuan, kepada diri kita semua, untuk sama-sama kita mengambil pengajaran daripada Al-Quran dan hadis yang kita sama-sama akan bincangkan pada malam ini. Muslimin, mukminin, hadirin yang dirahmati Allah, kita menggunakan kitab Al-Kafi Syarah Hadis 40. Al-Kafi Syarah Hadis 40, yang kitab ini telah ditulis oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, yang sebenarnya hadis ini, Syarah Hadis Al-Kafi Syarah Hadis 40 ini merupakan himpunan daripada 42 buah hadis daripada Imam Nawawi, diterjemahkan oleh Al-Fadhil Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri ini, yang dahulunya merupakan mantan mufti wilayah dan sekarang ini menjadi Menteri Hal Ehwal Agama. Dan kita berada pada hadis yang ketujuh sebenarnya. Bulan lepas kita dah sampai kepada hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh berkaitan dengan ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Ataupun dalam kitab ini, dalam buku ini, tajuknya ialah pelbagai jenis nasihat. Baik, kita murajaah sedikit berkaitan dengan apa yang disebut sebagai ad-dinu nasihah ini, dengan kita membacakan kembali sanad dan matan kepada hadis ini, ya. Daripada Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Yang maksudnya, agama itu merupakan nasihat. Agama itu merupakan nasihat. Kami bertanya, Nabi SAW bersabda, kata agama itu adalah nasihat. Maka para sahabat yang mendengar Nabi SAW bersabda berkaitan dengan agama itu nasihat, bertanya kepada Nabi, qulna liman? Agama itu nasihat, tapi untuk siapa? Untuk siapa? Begitulah, ya. Maka dijawab oleh Nabi, qala, sabda Nabi SAW, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Dia untuk Allah, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin-pemimpin orang Islam dan masyarakat semuanya. Baik,
Jadi kita dah bincangkan berkaitan dengan yang dimaksudkan dengan untuk Allah ni, bukanlah kita nak nasihat kepada Allah. Bahkan apa yang dimaksudkan dengan untuk Allah ini sendiri ialah, maksud sebenar nasihat untuk Allah ialah apa? Mengikut perintah Allah. Mengikut perintah Allah, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keduanya tidak mensyirikkannya dengan sesuatu. Itu secara umumnya. Dan disebut di dalam kitab ini bahawa yang dimaksudkan dengan nasihat kepada Allah ataupun untuk Allah ini ialah mengikut perintah Allah, manakala nasihat kepada kitabnya ialah dengan membaca, memahami, tadabbur, seterusnya mengamalkannya, sama ada perintah, suruhan atau larangan. Dan Al-Khattabi berkata, nasihat kerana Allah maksudnya ialah beriman dengannya dan menafikan syirik daripadanya. Okey, maksudnya ada dua maksud di sini, iaitu lillah. Apa yang dimaksudkan dengan lillah ini itu untuk Allah. Untuk Allah ni maksudnya yang kita maksudkan di sini, yang dimaksudkan oleh untuk Allah di sini ialah kita ni mengikut segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata yang lain, kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkannya. Itu untuk Allah, lillah. Manakala untuk likitabihi, apa dia kitab? Untuk kitabnya. Kitabnya apa? Al-Quran lah. Kitab ni Al-Quran. Yang dimaksudkan dengan kitab ni Al-Quran. Macam mana kita nak mengatakan untuk kitabnya ni? Nasihat untuk kitab ni iaitu untuk kebaikan tu untuk diri kita, dengan kita membaca, dengan kita memahami, dengan kita bertadabbur, seterusnya mengamalkannya, sama ada perintah, suruhan atau larangannya. Muslimin, mukmin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kitab Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Kan kita baca Alif Lam Mim, Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Surah Al-Baqarah ayat pertama kita bacakan, Alif Lam Mim, itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya, yang menjadi petunjuk kepada orang mukmin. Kan? Jadi maksudnya yang dimaksudkan dengan kitab sini ialah Al-Quran itu sendirilah. Okey, yang dimaksudkan dengan kitab ini. Jadi apa kita nasihat kita untuk diri kita ni dengan Al-Quran, iaitu dengan kita mempercayai Al-Quran itu sebagai kitab Allah, dengan kita membacanya, kita belajar untuk membaca. Kalau kita tak reti nak baca Quran, kena belajar. Kan? Kena belajar. Kita ambil masa untuk belajar. Dan kita kena faham Al-Quran tersebut. Sebab apa? Sebab Al-Quran adalah sumber rujukan yang utama untuk kita. Kan Nabi SAW dah sebut kepada kita bahawa selagi mana kita berpegang kepada dua perkara, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Al-Quran, kemudian hadis Nabi SAW. Jadi Al-Quran ni tidak ada keraguan, tidak ada syak dan wasangka bahawa Al-Quran ni benar datang daripada Allah. Apa yang turun, apa yang ada dalam Al-Quran itu semua kebenaran belaka. Dia tidak dengan kitab-kitab yang lain. Kan, kitab-kitab yang lain, kitab-kitab samawi yang lain lah kita katakan, kitab Bible kita sebut, ataupun kitab-kitab daripada Taurat, Injil, kan, semua tu asal daripada Allah, tapi telah ditahrifkan ataupun telah diselewengkan oleh orang, maka semua tu telah dihazafkan. Yang tinggal hanya Al-Quran, dan Al-Quran dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kekal sehingga hari kiamat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran lah satu-satunya kitab yang akan dijaga, tidak ada berlaku penyelewengan padanya sehingga ke hari kiamat, dan kita kena berpegang padanya. Berlainan dengan kitab-kitab yang lain. Kan? Baik tuan-tuan, kitab ni maksudnya buku lah dari segi bahasanya. Bahasanya macam tu. So, mana-mana kitab yang lain, mana-mana buku yang lain yang bukan Al-Quran, mesti akan terdedah kepada kesalahan, kecacatan, kelemahan dan sebagainya.
Kan? Maknanya apa yang selain daripada Al-Quran dan apa yang selain daripada yang didatangkan daripada hadis Nabi ni, makna kata-kata orang, kata-kata ulama. Ulama karang beribu-ribu kitab sekalipun, bahkan himpunan kitab-kitab daripada ulama-ulama dulu yang tulis tu semua terdedah kepada kekurangan, kelemahan, kesalahan dan sebagainya. Jadi kita kena maknanya terima satu hakikat bahawa tidak ada satu yang sempurna kitab melainkan Al-Quran sahaja. Dengan sebab itu kadang-kadang kita lihat kitab-kitab yang lama ini ada setengah-setengah ada dikritik, ada dikomen, ada dibawa pendekatan yang baru, kan? Maksudnya ada pada ketika itu ada yang ditulis tu yang perlu diberikan pentafsiran baru. Ada kitab-kitab dulu yang mungkin tidak diterima. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pernah terima berkaitan dengan satu kitab yang disebut sebagai kitab Tajul Muluk. Tajul Muluk, ya. Tajul Muluk mungkin tuan-tuan pernah dengar dan mungkin tuan-tuan pun pernah dapat mesej dari media sosial ni, daripada WhatsApp group dan sebagainya. Kan? Ada yang kita kata ada asatizah lah yang dia keluar cerita bahawa sempena 1 Muharram ni, kalau ikut pengarang kitab tu, kan, kalau sekiranya 1 Muharram jatuh hari Selasa, maka akan berlakulah keadaan-keadaan di mana di antara perkara yang akan berlaku ni, pengarang kitab tu kata yang pertama ialah kematian orang-orang besar, yang kedua ialah peperangan dan pertumpahan darah akan berlaku, yang ketiga ialah barangan dan makanan akan menjadi mahal, dan yang keempat ialah berlakunya sedikit hujan. Okey, ini bentuk-bentuk ramalan, tuan-tuan. Ramalan. Okey, ini dikata oleh kitab tu. Kan? Jadi kita nak bagi tahu bahawa bila kita sebut kitab bukan bermaksud dia tak boleh dilihat semula, ataupun tak boleh ni tok guru yang buat. Kan? Siapa juga kita, kalau sekiranya kita manusia selain daripada Nabi SAW yang maksum, kita tidak maksum, maka akan berlakulah kesalahan, kekurangan, kelemahan dan sebagainya dalam penulisan kitab, dan kita kena akui hakikat tersebut. Jadi bila ada kitab yang kata macam tu, bila dirujuk balik, kan, maka adalah kalau keluar dalam media sosial ni, maknanya akan adalah respon daripada asatidah yang lain yang menyebut bahawa kitab Tajul Muluk tu maksud apa? Tajul Mahkota Raja-Raja. Kitab tu sendiri ialah buku sebenarnya. Jadi bila kita sebut kitab, kita rasa macam lain tau. Ni hak saya pegang ni kitab lah, buku, kan? Tuan-tuan pegang buku, itu buku. Kitab ni terjemahan kepada bahasa Arab daripada bahasa Melayu. Jadi janganlah kita kata kerana ia sebuah kitab maka kita rasa tak mungkin berlaku kesalahan di situ, kecacatan di situ, dan kita kena percaya kitab tu. Tidak. Maka dengan sebab itu, mana-mana tulisan karangan daripada imam-imam dulu ataupun salafus soleh yang dulu terdedah kepada kesalahan dan akan sentiasa diperbetulkan. Begitu juga dengan kitab yang macam ni. Bahkan kalau ikut JAKIM telah mengharamkan kitab Tajul Muluk tu pada tahun 2007 lagi. Sebab apa? Ni kata daripada Mufti Perlis, dia kata kitab ini tidak sepatutnya menjadi rujukan orang agama. Maksudnya ialah tak boleh, kita tak boleh. Sebab apa? Sebab kitab ini saya nukil kata-kata dia balik lah. Bukan saya kata, tapi dia kata. Saya nukil kata-kata balik. Kitab ini merupakan himpunan daripada tulisan yang berkaitan dengan tilikan, ramalan, dan dikatakan sebagai apa? Buku untuk pembomohan. Begitu. Jadi tuan-tuan, kita kena Allah Ta'ala bagi kita kita untuk berfikir, kan? Jadi kita kena fikir benda ni. Jadi benda yang salah kita kena kata salah, benda yang benar kita kena kata benar.
Biar kita setia dengan kebenaran, jangan kita setia dengan syakhsiyah, keta'asupan dan sebagainya. Kan? Kadang-kadang oleh kerana itu tok guru kita, maka kita kata tidak mungkin tok guru kita melakukan kesilapan, kita silap. Sebab apa? Sebab sebagaimana yang saya katakan tadi, kita bukan maksum. Kita terdedah dengan kesalahan, kesilapan dan sebagainya, maka kita perlu akui bahawa siapa saja kita, dia waliullah ke, dia mufti ke, dia tok guru ke, dia maha guru ke, siapa juga dia, termasuk saya sendiri dan tuan-tuan sendiri, kita akan terdedah dengan kesalahan. Kita tak boleh lari daripada kesalahan dan kita bukan sempurna. Maka kita kena akui dan kita kena faham benda tu. Maksudnya bila kita ada cara pemikiran yang macam ni, bahawa tidak ada kitab yang sempurna melainkan Al-Quran, dan tidak ada orang yang sempurna melainkan Nabi SAW, hak lain tidak sempurna, maka kita akan terima hakikat. Kalaulah ada asatizah yang bawa kitab-kitab yang macam ni dan menjadi rujukan dia, maka kita perlu tolak kitab tersebut dan kita perlu sanggah rujukan yang telah dia lakukan. Okey, baik. Muslimin, mukminin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cuba eloklah benda-benda yang macam ni, kan? Cuba dapat panduan dan sumber daripada kitab-kitab yang muktabar lah. Tajul Muluk ni tak ada dalam senarai kitab yang muktabar untuk belajar agama, tidak sama sekali. Kan? Jadi kita perlulah untuk berfikir kembali dan menelaah bagi kitab-kitab yang ni. Dan kalau ada perkara-perkara dibangkitkan, tuan-tuan, inilah konsep sebenarnya nasihat yang kita nak masuk ni. Mana benda tu kita nak iradatul khairi lil mansuh, menginginkan kebaikan kepada orang yang nasihat. Kita nasihat bukan semata-mata untuk kita tunjukkan kita terror, kita apa semua ni, tidak, tetapi kerana untuk kita nak kebaikan kepada diri kita, kebaikan kepada orang yang kita nasihatkan, dan kebaikan kepada keseluruhan masyarakat yang sedia ada. Muslimin, mukminin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya kitab, kita kata tadi nasihat itu untuk kitab tadi, wali kitabihi. Yang seterusnya ialah wali rasulihi. Apa dia kelima? Nasihat bagi rasulnya, iaitu dengan beriman kepada rasul dan beriman pula bahawa beliau adalah rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada segenap makhluk, mencintai dan meneladani beliau, mempercayai berita yang beliau sampaikan, melaksanakan segala perintah-perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhi segala larangan yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membela agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nasihat bagi rasul. Kan, maksudnya kita beriman bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul kita. Dan dengan berimannya kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kita, maka kita juga perlu untuk mencintai dan meneladani baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kan dalam ayat Al-Quran kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kan ada daripada surah Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya benar kamu di kalangan manusia mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Siapa dia ikut? Siapa? Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah akan mengasihi kamu. Maknanya kita ni nak menjadi hamba Allah yang baik macam mana? Dengan meneladani Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab bila kita ikut Nabi, maka kita akan sampai kepada apa tujuan kita, untuk menjadi hamba Allah yang baik. Maka nasihat untuk Rasulullah SAW selepas kewafatan baginda pula ialah menuntut ke atas kaum muslimin supaya mengkaji sirah perjalanan hidup Rasulullah SAW. Sebab tu kita duk belajar tentang sirah Nabawi. Kan? Kita duk belajar. Dalam pengajian-pengajian kita bersiri di masjid, di surau dan sebagainya, ada fiqhus sirah. Kan? Sirah Nabawiyah. Macam-macam kitab yang kita guna pakai dan sebagainya. Jadi kita nak belajar. Sebab kita nak kenal Nabi. Kan? Beradab serta berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan?
Kan Nabi SAW dalam hadis disebut apa? Bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak apa? Adab lah. Kan? Akhlak ni apa? Nilai lah. Yang berada pada kita. Jadi panduan untuk kita berakhlak dengan akhlak mulia ni dengan ikut Nabi. Nabi memuliakan tetamu. Kan? Nabi memuliakan jiran. Kan, Nabi memuliakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Maka muliakanlah tetamu, kan? Macam-macam. Jadi banyak benda-benda ni kita nak belajar di mana? Kita nak belajar melalui apa yang disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Itu ikutan kita. Baik, seterusnya ialah beriltizam mengikuti sunnahnya, sama ada dalam bentuk perbuatan maupun perkataan. Maksudnya, apa yang menjadi sunnah Nabi SAW itu menjadi ikutan kita. Nabi SAW ajak kita untuk berdoa. Kita berdoa dengan cara Nabi. Nabi SAW ajak kita cara salat. Kan? Sebagaimana kita ikut cara Nabi. Itu yang sebaik-baiknya. Supaya kita ni tak lari daripada apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Mengambil iktibar dan pengajaran daripada seluruh kehidupan Rasulullah SAW sebagai suri teladan yang terbaik dan menyampaikan segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi maksudnya seluruh kehidupan Nabi itu kita kena cek, kita kena belajar dan kita kena teladani dan kita ikuti dan contohi dia. Dan menyampaikan segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagaimana sabda Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat. Maksudnya sampaikan dariku walau satu ayat. Sampaikan dariku walau satu ayat. Maksudnya apa? Apa yang kita belajar ni, tuan-tuan, dia menyampaikan ilmu ni bukan hanya satu tanggungjawab kepada para asatizah ataupun ustaz-ustaz ataupun orang yang mengajar di depan. Tidak. Kita semua mempunyai peranan, mempunyai tanggungjawab masing-masing. Maksudnya apa? Kita beramal dengan satu benda yang kita belajar ilmu tersebut, maka benda tu kita kena sebut kepada orang, sampaikan kepada orang lain. Kita tahu bahawa benda ni betul, benda ni salah dan sebagainya. Benda tu kita kena sampaikan. Begitu juga menolak segala tuhmahan dan cercaan batil yang dilemparkan oleh para musuh yang berkepentingan serta dakwaan mereka yang salah dan melampaui batas ke atas Rasulullah SAW. Mana kita akan mempertahankan sungguh-sungguh Nabi sebab kita sayang dan cinta Nabi SAW. Kalau ada tuhmahan yang mengatakan Rasulullah SAW seorang manusia yang mempunyai masalah peribadi dan sebagainya, maka kita akan tolak habis-habisan. Kita akan datangkan hujah dan sebagainya. Muslimin, mukminin, hadirin yang dirahmati Allah. Yang keenam dari kitab ini, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Dan nasihat itu untuk apa? Untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, iaitu dengan apa? Menasihati mereka, iaitu menjelaskan kebenaran kepada mereka, tidak meresahkan dan menakutkan mereka. Maknanya apa? Nasihatlah. Nasihat pemimpin ni apa maksud dia? Orang yang memimpin kita. Kan? Dalam konteks negara mungkin dia seorang sultan ataupun seorang perdana menteri. Kan? Dalam konteks negeri dia mungkin ketua menteri. Kan? Dalam konteks kita kata kampung dan sebagainya, mungkin ketua kampung penghulu. Dalam konteks taman mungkin dia pengurusi taman. Okey, semua itu ketua. Dan semua kita adalah ketua di peringkat masing-masing. Tapi kalau dimaksudkan dengan hadis ni ialah pemimpin-pemimpin yang atas ni. Sebab apa? Sebab mereka berperanan dalam menentukan kemakmuran, kesejahteraan, kan, keselamatan dan kesihatan negara kita. Kan? Dengan sebab itu perlu nasihat, menjelaskan kebenaran kepada mereka. Kita kena jelaskan kebenaran kepada mereka. Kita takut bahawa kalau sekiranya pemimpin yang ada, yang sekarang ini memimpin kita, tidak diberikan nasihat dan sebagainya, maka apa akan terjadi? Rakyat akan susah, negara akan huru-hara. Kan? Dalam keadaan kita hari ini,
dengan COVID-19, kan, dengan ekonomi yang merudum, dengan kes kematian COVID ni melonjak, kan, hari ni pun dah 21,000, kan, kematian sampai 200 lebih dan sebagainya, kan. Lepas tu dengan krisis politik dan sebagainya, jatuh menjatuh, tawar menawar dan sebagainya, kita takut keadaan-keadaan ini akan menyebabkan apa? Negara kita kolaps. Bila negara kita kolaps, kita pun akan kolaps sekali. Maksudnya runtuh kita. Sebab itu mereka adalah golongan yang sangat penting. Yang sangat penting, yang perlu kita nasihatkan. Kan, perlu nasihatkan, dan kita perlu menasihat mereka dengan membantu dan menolong pemerintah dalam perkara-perkara yang hukumnya wajib untuk dibantu. Bersedia menjadi para pejuang untuk mempertahankan tanah air daripada musuh luar. Menegur pemerintah dengan cara lembut dan berhikmah. Kan? Mana nak tegur pun ada cara lah, ada saluran dan sebagainya. Bukan boleh pergi tegur cara macam tu saja, kan? Kita ada saluran, kita gunakan saluran tersebut. Lepas tu apa? Pemerintah yang baik ialah pemerintah yang bertakwa. Menolong rakyatnya yang berada dalam kesusahan. Hari ini kita rakyat dalam kesusahan, kita minta tolong daripada pemimpin kita. Kan? Bermula suatu kehancuran kepada sebuah pemerintahan apabila berlaku hubungan tidak baik antara rakyat dan pemerintah. Apabila satu ketika nanti kalau berlaku keadaan di mana rakyat tidak percaya kepada pemimpin, kan, pemimpin tidak boleh menjaga rakyat, tidak, kan, kita tengok apa yang terjadi hari ini. Apa dia? Rakyat ni kurang dah percaya kat pemimpin. Next siapa juga pemimpin, kan, tiba-tiba pemimpin tak menjaga rakyat, tidak berlaku adil dengan rakyat. Apa yang kita lihat, ada pula kluster kayangan, ada pula macam tu, ada tidak berlaku adil kepada masyarakat, bahkan menindas rakyat dan sebagainya. Maka keadaan-keadaan sekiranya berlaku, maka akan terjadilah kehancuran kepada negara kita. Yang dimaksudkan dengan pemimpin kaum muslimin dalam hadis ini ialah para pemerintah umat Islam dan sesiapa sahaja yang dilantik oleh mereka. Termasuk juga dalam pengertian pemimpin umat Islam ialah para ulama dan golongan islah. Golongan islah, golongan yang untuk memberikan kebaikan, menjadi penasihat lah. Orang ulama, penasihat pemimpin ini. Firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah An-Nisa ayat 59, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri. Iaitu apa dia? Ulil amri maksudnya orang-orang yang berkuasa, yakni pemimpin lah dari kalangan kamu. Dan dalam ayat ini sebut ati'u, perkataan ati'u, taatilah tu dia sebut 2 kali. Wahai orang iman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Tapi dia tak kata taatilah para pemimpin kamu. Sebab apa? Para ulama menafsirkan bahawa ketaatan itu mutlak kepada Allah dan Rasul, tetapi tidak mutlak kepada pemimpin-pemimpin. Sebab apa? Sebab pemimpin pun ada yang kadang-kadang dia gelong, kan, kadang-kadang pemimpin tak boleh dipercayai, macam tadilah kita katakan. Maka tak mutlak kepada dia. Sekiranya pemimpin itu baik, kita sokong dia. Pemimpin itu menjaga rakyat, kita sokong dia. Tapi kalau dia berlaku zalim, kalau dia berlaku menindas rakyat dan sebagainya, maka sudah tentu kita perlu nasihatkan dia dan perlu untuk tidak menyokong bahkan menyanggah dia. Adapun para ulama dan golongan ialah tanggungjawab mereka dalam melaksanakan tanggungjawab an-nasihah untuk kitab Allah dan Rasulnya adalah besar. Tanggungjawab ini menuntut supaya mereka menolak kehendak hawa nafsu yang sesat jauh daripada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, serta menjelaskan dalil daripada kedua-duanya. Maksudnya, yang termasuk di kalangan pemimpin tadi juga ialah disebut apa? Ulama dan yang tukang nasihat lah, penasihat. Kan? Mereka ni sangat penting. Sebab apa? Mereka lah nak saluran, nak sampai nasihat tu kepada pemimpin tu sendiri. Mereka inilah, tokoh-tokoh agama ini ataupun ulama-ulama inilah nak sampaikan bahawa benda ni benar dan benda ni betul atau benda ni salah dan sebagainya. Nasihatkan kepada pemimpin untuk sama ada menerimanya sebagai satu benda yang benar ataupun satu benda yang salah.
Dan kalau ia salah, kita perlu perbetulkan. Jadi mereka di kalangan pemimpin yang cukup penting juga untuk memastikan bahawa kita berada dalam keadaan keadilan di sisi di dalam dunia kita ini. Muslimin mukmin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dah pukul berapa kita? 8.33. Okey, ada masa lagi. Baik. Seterusnya, begitu juga dalam hadis dalam kitab ni kata tanggungjawab ini untuk menuntut supaya mereka menolak kehendak hawa nafsu yang sesat jauh dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya, serta menjelaskan dalil daripada kedua-duanya. Begitu juga menolak pendapat yang daif dari ulama yang menyeleweng, menjelaskan hadis yang sahih dan daif yang terdapat dalam kitab sunnah dan masanid berdasarkan kepada kaedah ilal hadis dan al-jarhu wa ta'dil. Jadi tanggungjawab mereka yang lebih besar bagi para ulama ini ialah melaksanakan tanggungjawab an-nasihah, iaitu memberikan nasihat untuk para pemerintah dan menyeru mereka supaya berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan menghisap mereka sekiranya mereka cuai melaksanakan tanggungjawab ini. Kan? Jadi maksudnya ulama di kalangan pemimpin ni nak kena nasihat pemimpin. Kan? Sebab itulah sebesar-besar jihad ni ialah apa? Menyatakan kebenaran kepada pemerintah yang zalim. Nabi SAW pernah bersabda, "Inna afdalal jihadi kalimatu haqqun inda sultani jair." Maksudnya apa? Sesungguhnya paling seafdal jihad, sebesar-besar jihad ni ialah menyatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim. Okey. Maknanya besarlah. Dan kalau tuan-tuan dulu ikuti muqaddimah kitab ni, kan, kita cerita sedikit berkaitan dengan pengarang kitab yang asal, iaitu Imam Nawawi, bagaimana dia begitu bersifat tegas dan bersifat pendirian yang teguh terhadap pada ketika itu pemimpin di zaman dia ini minta supaya dibuatkan satu fatwa untuk supaya para rakyat menyerahkan barang-barang kepada pemerintah untuk berperang. Kan, dia tak mau buat macam tu sampai sehingga dia diminta, dipujuk, kemudian dipaksa, dipenjara dan sebagainya, sampai kesudah dia tetap dengan pendiriannya. Sehingga dia mengatakan kalau sekiranya dia mengatakan pemerintah pada ketika itu, sekiranya engkau mempunyai gundik, mempunyai apa semua, kalaulah sekiranya isteri engkau, gundik engkau apa semua ni yang mempunyai gelang emas, perhiasan emas apa semua ni, kau dah belanjakan semua ini, dah habis dah, kan, dan tidak ada apa dah, barulah aku akan mengeluarkan fatwa, dibenarkan untuk engkau minta kepada rakyat untuk menyuruh mereka memberikan barang-barang berharga mereka pada engkau untuk engkau laburkan di dalam peperangan itu nanti, untuk beli senjata dan sebagainya, ya. Sampai peringkat macam tu. Jadi kita tengok ulama-ulama dulu, mereka begitu tegas, begitu berpendirian, tidak ke sana dan ke sini, kan, tetap dengan pendirian. Kalau itu benar, itulah kebenarannya. Kalau itu salah, itu adalah satu kesalahan. Muslimin mukminin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ke-8, nasihat bagi kaum muslimin pula, wa ammatihim, dalam hadis tersebut apa dia? Pada umumnya ialah menyampaikan nasihat kepada mereka dengan berdakwah, menyeru kepada Allah, melaksanakan amal ma'ruf dan nahi mungkar, mengajarkan kebaikan kepada mereka dan lain-lainnya. Maksudnya kita ni, nasihat ni satu benda yang cukup penting. Kita perlu menasihatkan orang pasal ada orang memerlukan nasihat kita. Kewajipan kepada kita untuk menasihat orang, atau nasihat, kan, kita kata nasihat ni memberikan kebaikan kepada orang lain. Sebab bila kita bagi kebaikan kepada orang lain, kebaikan tersebut pun akan reflect kepada kita juga, kan. Jadi kita maksudnya kena letakkan dalam hati kita, aku perlu nasihat orang dan aku perlu menerima nasihat orang. Aku nasihat orang pasal apa? Ini salah satu tanggungjawab aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku tengok benda-benda tu tak betul, perlu tegur, perlu nasihatkan, perlu perbetulkan. Sebab kalaulah kita, orang tu mungkin tak tahu, tak sedap, kata dia tu tak betul, kan,
tidak berada pada jalan yang sebenarnya, maka kalaulah kita tidak menasihatkan dia, kita seolah-olah membiarkan dia berada di dalam kesalahan itu ataupun kesesatan itu selama-lamanya. Sebab tu kita kata tanggungjawab kita. Dan orang, kita perlu juga mengakui bahawa kita perlu nasihat. Kita kena terima nasihat orang. Kan, tuan-tuan kena nasihat saya, nampak saya salah dan sebagainya, buat tak betul dan sebagainya kan. Kena tegur. Sebab itu adalah tanggungjawab tuan-tuan pula kepada saya, dan saya punya keperluan untuk dinasihati oleh orang lain. Jadi kalau kita ada konsep yang macam ni, kita tanam dalam hati kita, kita terima benda ni. Jadi kalau orang nasihat kita tak ada masalah, dan kita nasihat orang pun tak ada masalah. Sebab kita tahu bahawa itu tanggungjawab kita untuk nasihati antara satu sama lain. Muslimin, mukmin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, an-nasihah untuk kaum muslimin ialah dengan memberi tunjuk ajar kepada mereka demi kepentingan akhirat dan dunia. Apa yang menjadikan umat Islam tidak mengambil berat di dalam melaksanakan hak nasihat ini terhadap kaum muslimin yang lain, secara khususnya di dalam masalah dan perkara yang menuju kepada akhirat. Mana tak ambil peduli. Kan? Kalau dulu-dulu kita kan, kita ni kalau tengok anak-anak orang ni, kita anggap macam anak-anak kita. Tengok dia buat salah dan sebagainya, kita akan tegah dan sebagainya. Hari ni dia jadi satu keadaan di mana ikut suka hamba. Macam tu lah lebih kurang. Kan? Dia pergi jadi macam tu kan. Nafsi. Kan? Maksudnya dia riang lah, diri aku. Kan dia kurang benda yang macam. Tapi kalau dulu kita tengok anak orang tu macam anak kita. Maksudnya kita akan tengok dia, kita salah dan sebagainya, kita akan tegur, kita akan bagi nasihat dan sebagainya. Dan orang lain pun akan terima kalau anak dia dinasihati dan sebagainya. Nasihat yang dilaksanakan mestilah tidak terhenti sekadar kata-kata. Maksudnya bukan sekadar kita habaq je kat dia, bahkan mesti menjangkau ke peringkat yang membawa kepada amalan. Dengan itu nasihat akan berperanan dalam masyarakat Islam sebagai penutup keaiban dan penyekat kepada kemudaratan, serta memberi ketenangan dan membawa kepada rahmat bagi seluruh umatnya. Baik, kita ambil aplikasi hadis dalam kehidupan, kan? Kita ada berapa minit lagi? 40, ada 10 minit lagi. Baik. Aplikasi hadis dalam kehidupan ni apa dia? Maksudnya pengajaran lah yang kita boleh ambil dan kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita berkaitan dengan hadis ad-dinu nasihah ini. Apa dia? Yang pertama, agama Islam berdiri tegak di atas saling menasihati. Sudah semestinya harus selalu saling menasihati antara setiap individu Muslim. Nasihat menasihati ini satu keperluan dalam kehidupan kita. Maka keperluan kepada kita untuk menasihati orang dan orang menasihati kita. Menariknya, kalimah ad-din dan an-nasihah didatangkan dalam bentuk ma'rifah. Perkataan ad-din, an-nasihah tu dia dalam bentuk ma'rifah. Ma'rifah tanda dia ada alif lam duduk. Ad-din, an-nasihah. Ad-dinu nasihah. Pasal apa? Ni maksud dalam bahasa Arab lah, yang memberi maksud babul hasar. Bahawasa ni apa maksud dia? Dia terbatas dan terhad sekadar itu sahaja. Kedua, nasihat wajib dilakukan sesuai dengan kemampuan. Baik, kita tengoklah kemampuan kita. Kita mampu untuk nasihat dia, kan? Kan dalam hadis sebut, man ra'a munkaran minkum falyughayyirhu bi yadihi wa illam tastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Kamu nampak kemungkaran, kata Nabi SAW, maka ubah dengan tangan kamu. Maksud ubah dengan tangan, ada kuasa, kita guna kuasa kita. Nasihat pasal kita nak kebaikan tersebut. Kalau tak mampu dengan tangan, dengan lidah. Nasihat dengan percakapan, dengan penulisan, kan, dan sebagainya. Dan kalau tak mampu, sampai tak mampu tak ada, ubahlah dengan hati. Maksudnya kita katakan aku tak suka dengan benda ni dalam hati kita. Dan dalam hati ni zalika adhaful, selemah-lemah iman. Takkan kita nak kita ni sentiasa zalika adhaful iman saja, kan? Mestilah kita nak supaya kita ni lebih kuat daripada itu. Seseorang itu hendaklah memberi nasihat dan menegur saudaranya secara rahsia, kerana sesiapa yang menutup keaiban saudaranya, maka Allah akan menutup keaibannya di dunia dan akhirat. Okey, jadi dalam bab menegur dan menasihat ini, dia kadang-kadang boleh mencemarkan maruah orang.
boleh orang kata membuka keaiban orang. Jadi kita perlu ada saluran, kita perlu ada cara, kita perlu ada bagaimana kita nak mendekatinya, menegurnya dengan cara tidak mengaibkannya. Tapi ada benda-benda yang kita perlu bukan mengaibkan orang, tapi benda tu perlu dijelaskan dalam keadaan bukan untuk membuka aibnya, tetapi untuk keadaan-keadaan tertentu ni sebab dia berkaitan dengan ilmu yang perlu dibetulkan, kan? Okey, baik. Seterusnya ialah sebahagian ulama berkata, sesiapa yang menegur saudaranya dengan suatu perkara dan hanya diketahui olehnya dan saudaranya, maka itu adalah nasihat. Ada ulama kata macam tu. Yang dimaksudkan dengan nasihat betul-betul ni hak macam tu lah. Pergi jumpa dengan dia ni, aku nak habaq sikit ni, aku rasa macam aku nak kena habaq lah kan. Contohnya macam tu kan. Apa dia tu? Kita habaq sekian. Jangan rasa hati nah. Itu cara pendekatan kita kan. Maknanya kita pergi jumpa seorang-seorang dia, tak ada. Ni depan orang ramai ni, hantar dak? Hang ni salah hantar dak? Tu. Cara kan. Ada dengan orang tak boleh terima macam tu. Kan seolah-olah mengaibkan dia di hadapan orang. Okey. Baik. Fudail bin Iyad berkata, mukmin ialah mereka yang menutup keaiban dan memberi nasihat, tetapi orang yang jahat adalah mereka yang membuka keaiban dan memalukan saudaranya. Jadi betapa besarnya nasihat ini sehingga disebut dalam surah Al-Asr firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Jadi itulah di antara apa yang kita bincangkan di dalam kuliah maghrib kita pada malam ini berkaitan dengan agama itu sebagai nasihat. Mudah-mudahan ia memberikan sedikit manfaat kepada kita. Cuma sebelum saya habiskan kuliah ni, cuma saya nak ambil kesempatan inilah, oleh kerana kita dah sampai Muharram ni, tuan-tuan, di antara amalan dalam bulan Muharram ni ialah puasa. Puasa kan, sebab disebutkan bahawa puasa yang paling baik selepas daripada bulan Ramadan ini ialah puasa di bulan Muharram. Dan terutamanya bila? Terutamanya pada 9 dan 10 Muharram ni. Jadi nak ambil kesempatan, kita nak tambahkan amalan kita ni. Kan? Kita tak tahu ni hari ni kita ni nak hidup berapa lama lagi, kita pun tak tahu. Dengar kematian sana sini dan sebagainya, tiba-tiba saja kita pun mungkin tergolong di kalangan. Jadi kita kalau ada kesempatan ini, kita guna kesempatan untuk kita melakukan satu amalan yang sangat disukai oleh Nabi SAW, iaitu berpuasa. Dan berpuasa bila? Pada 9 dan 10 Muharram ni. Bila tuan-tuan? Minggu depan lah, hari Rabu dan Jumaat, hari Khamis. Jadi 10 Muharram tu puasa dia, kelebihan dia, kalau puasa tu akan diampunkan. Nabi kata, aku mengharapkan keampunan terhadap dosa-dosa tahun lepas. Kita banyak dosa tuan-tuan, jadi kita ambil dah kesempatan. Dan Nabi SAW kata, kalaulah aku hidup tahun depan, pasal tak mau bagi puasa ni sama, sebab 10 Muharram tu sama pula dengan puasa orang Yahudi, orang kafir Quraisy dan sebagainya. Dia pun puasa juga, tak boleh sama. Tahun depan nak buat pada 9 pula, tapi tak sampai tahun depan Nabi SAW wafat. Jadi ulama kata kita akan buat 9, disunatkan 9, 10 dan mungkin selepas sehari daripada tu, iaitu 11 bulan. Jadi tak mau bagi sama dengan agama-agama yang lain. Jadi tuan-tuan, saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan untuk kita sama-sama buatlah amalan ni. Kita ambil kesempatan yang sedia ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.